Selamat pagi Malaysia. Bukan main meriah, sambutan 7 generasi Hari Raya siap dengan name tag segala. Macam ada bayangan-bayangan Minggu Induksi College juga Ustaz. Ada tak? Sebab nak kenal semua, ramai sangat kan? Betul. Selamat datang, selamat pagi Ustaz. Selamat belajar bahasa Arab. Hari ini kita yang penghabisan Ustaz. Ya, penghabisan. Jadi yang kali yang terakhir ni apa yang kita akan pelajari Ustaz? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Jadi kita akan ulang kaji dahulu yang lepas. Okey. Saya pergi pada yang ulang kaji. Okey. Yang ni yang kita belajar tentang sebelum ni dhamir ataupun kata nama ketiga huwa. Dengan kata soal, kalau saya tanya man huwa, siapa dia? Maksudnya kalau jawapan itu dia seorang pelajar, maka jawabnya adalah Huwa talibun. huwa talibun. Hal huwa talibun? Okey, adakah dia seorang pelajar? Jawabnya Naam, huwa talibun. huwa talibun. Okey. Hal huwa muallimun? Muallimun ini guru. Adakah dia seorang guru? Guru, okey. Okey. Kalau bukan dia seorang pelajar, jawabnya adalah La, huwa talibun. huwa talibun. Okey, ini yang pertama. Kemudian kita pergi pada dhamir hiya, dia tetapi untuk perempuan. Okey. Kalau saya tanya man hiya, maka jawabnya adalah Hiya talibatun. hiya talibatun. Hal hiya talibatun? Jawabnya adalah Naam, hiya hiya talibatun. talibatun. Baik, kalau saya nak buat kepastian, hal hiya muallimatun? Maka kalau dia adalah seorang pelajar, maka jawabnya adalah Tidak, la, hiya hiya talibatun. talibatun. Okey, itu jadi kita meletakkan sama supaya pelajar boleh mengubah perkataan-perkataan yang dikenaki. Baik. Sekarang kita pergi pada al-fi'lu al-mudhari', iaitu kata kerja yang menunjuk kepada masa kini. Tapi nak merujuk kepada dia. Contoh saya tanya, madza yaqra'u at-talibu? Apa yang sedang dibaca oleh pelajar? Baik, kalau dia sedang baca buku, maka jawabnya adalah Yaqra'ul kitaba. yaqra'ul kitaba. Baik, saya tanya lagi. Hal yaqra'ul kitaba? Adakah dia membaca buku? Ya, jawabnya Naam, yaqra'ul kitaba. yaqra'ul kitaba. Baik, kalau saya nak buat kepastian, hal yaqra'ul majallata? Adakah dia baca majalah? Sedangkan dia sedang baca buku. Baik. Jawapannya adalah la, yaqra'ul yaqra'ul kitaba. kitaba. Tidak, dia membaca majalah. Okey. Jadi kalau kita perhatikan, kalau untuk lelaki, dia gunakan dalam fi'il ini ya, huruf ya. Sebab kita akan tengok pada Wanita pula. kalau wanita ataupun perempuan, dia akan berubah pada huruf yang hadapan pada fi'il mudhari', okey? Iaitu kembali kepada hiya, dia perempuan. Madza taqra'u talibatu? Apa yang sedang dibaca oleh pelajar perempuan itu? Jadi kita kata Taqra'ul kitaba. taqra'ul kitaba. Baik. Kemudian saya tanya lagi, hal taqra'ul kitaba? Adakah dia membaca buku? Ini merujuk kepada perempuan walaupun kita tak sebut at-talibah. Okey. Maka jawabnya adalah Naam, taqra'ul kitaba. taqra'ul kitaba. Baik. Hal taqra'ul majallata? Adakah dia baca majalah? Maka Jawapannya adalah la, la taqra'ul kitaba. taqra'ul kitaba. Okey, ini adalah untuk fi'il mudhari' yang kita belajar minggu lepas. Baik. Selepas tu kita belajar fi'il madhi yang merujuk kata kerja yang merujuk masa lepas ataupun masa lampau. Jadi, contoh dalam soalan, madza qara'a at-talibu amsi? Apa yang telah dibaca oleh pelajar itu semalam? Amsi ini perkataan yang merujuk kepada masa perbuatan itu telah lepas. Orang putih kata past tense. Past tense. Okey, kalau orang putih kata. Jadi kita jawab Qara'al kitaba. qara'al kitaba. Dia baca buku. Baik, kalau saya tanya lagi, hal qara'al kitaba? Adakah dia telah baca buku? Dan jawapannya Maka jawapan adalah dia, Naam, qara'al kitaba. qara'al kitaba. Baik. Kemudian saya nak buat satu soalan lagi. Hal qara'al majallata? Adakah dia baca majalah? Sedangkan dia baca buku? Jawapannya adalah la, qara'al kitaba. Qara'al kitaba. Begitu juga kalau contoh kepada muannas ataupun perempuan, perubahan pada kata kerja bertambah huruf ta seperti ini. Okey. Kalau perempuan kita kata madza qara'at,
at-talibatu amsi. Ini kalau saya baca satu-satu. Satu. Apa yang telah dibaca oleh pelajar, iaitu pelajar perempuan itu semalam. Ataupun kalau saya baca secara wasal, cepat Madza qara'atit talibatu amsi. Maka jawab dia adalah Qara'at al-kitab. al-kitabah. Ataupun kita boleh jawab qara'atil kitabah. Qara'atil kitabah. Sama Okey, saya tanya lagi. Hal qara'at al-kitabah? Jawapannya adalah na'am qara'at Al-kitabah. al-kitabah ataupun na'am qara'atil kitabah. Ya, betul. Yay. Kemudian saya tanya lagi, hal qara'at al-majallata? Maka jawabnya La qara'at al-kitabah. qara'at al-kitabah. Ini adalah sepintas lalu ulang kaji untuk minggu lepas. Dia macam lagi sikit dipanjangkan dari Ya, segi betul. meminta penjelasan, kemudian dari dimasukkan elemen masa. Betul. Oh, okey. Ya. Okay, ini untuk kemahiran. Baik. Ini untuk sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini. Ini saya nak cerita ada sedikit keunikan bahasa Arab, iaitu perkataan kawan. Dalam bahasa Arab yang saya boleh kumpulkan sekarang ni ada 9 perkataan. Bermaksud kawan. Bermaksud kawan. Nah, tetapi setiap satu perkataan yang digunakan itu ada keunikan sendiri ataupun ada sudut tersendiri. Kita biasa dengar kalau kawan sadiqun. Kawan sadiq. Kemudian zamilun. Okey. Hamimun. Okey. Sahibun. Rafiqun. Rafiqun. Khalilun. Jalisun. Nadimun. Qarinun. Qarinun. Okey. Cuma keunikan bahasa Arab ini, setiap satu perkataan itu dia merujuk kepada sifat kawan itu. Baik, katalah kalau sadiqun, dia berasal daripada perkataan sadaqa, bermaksud benar. Jadi sadiqun ini adalah sifat seorang kawan yang dia membenarkan apa yang kita rasa perkara itu benar. Maka kawan itu kita panggil sadiqun. Kalau contoh kita ada rasa, okey, berita ini benar, jadi kawan ini dia yakin dengan kita dan dia mengatakan, oleh sebab kamu mengatakan perkara itu benar, maka aku pun membenarkan ia. Maka kita panggil kawan itu sebagai sadiqun. Okey. Kalau zamilun, kawan juga. Okey. Tetapi dia berasal daripada perkataan zamala. Zamala ni dia ada kaitan dengan, kalau biasa kita dengar dalam satu ayat Al-Quran, Al-Muzammil, itu maksud orang yang berselimut. Berselimut. Biasanya selimut ini peranan dia untuk memberi keselesaan ataupun yang kita sebut sebagai comforter. Ya, okey. Maka kawan ini dia panggil comfort. Dia memberi keselesaan kepada kawan. Itu satu sudut. Mana menceritakan bahawa bahasa Arab ini pada perkataan kawan itu. Jadi anda kawan yang mana? Jadi sekarang ini anda boleh pilih. Anda kawan kategori mana? Kawan kategori mana? Jadi bagaimana pula dengan hamimun? Kalau hamimun, dia daripada hamma. Asal hamma ni dia merujuk kepada kalau air yang panas. Hangat. Air yang panas ataupun air yang hangat. Dan juga dia dikaitkan dengan kalau contoh kita masuk bilik air hammam, kan bilik air yang ada shower panas tu, itu dipanggil hammam. Jadi kalau hamim ni dia seorang kawan yang sentiasa menghangatkan hubungan persahabatan. Dia tidak ada, kan kita panggil persahabatan yang dingin itu tak bagus kan. Tapi hamim ini dia sentiasa menghangatkan persahabatan itu. Baik. Kalau sahibun dengan rafiqun, kedua ini biasa digunakan kalau dia teman dalam perjalanan. Contoh kita melalui satu pemusafiran, perjalanan, maka teman kita dalam tu kita panggil sahibun ataupun rafiqun. Okey. Cuma beza sahibun dengan rafiqun, kalau sahib ni maksudnya dia yang macam pimpin kita dalam perjalanan. Kalau rafiq ni dia mengiringi kita. Sebab itulah kalau kita tengok dalam bahasa Arab, siku ni dipanggil mirfaq. Mirfaq yang asal daripada perkataan rafaqa. Biasa kalau orang berjalan kan dia beriringan, dia sangkut. Itu asal makna rafiq. Kemudian kita pergi pada makna khalil. Khalil. Okay. Khalil ni nama yang selalu kita dengar. Nama Ustaz, yang selalu kita dengar. Tapi tak tahu makna apa. Jadi Khalilun tu apa arti dia?
Qalilun, dia ada satu perkataan kata nama khallun. Khallun itu cuka. Cuka makanlah. Okey. Okey. Saya dengar cuka masam. Ialah cuka masam yang yang kita makan. Baik. Bagaimana sifat khalil ini? Kan kalau cuka peranan dia dalam contoh kita buat sayur, mentimun ke apa, timun yang kita perak dalam cuka, timun tu dalam satu ketika dia akan ada rasa cuka walaupun kita tak ambil cuka tu. Maka khalil ini seorang teman yang dia boleh merasa kalau kita suka, dia rasa kita suka. Kalau kita duka, dia rasa. Sampai mereka kita tak boleh tipu. Itu ada kawan. Kemudian jalis ini biasanya kawan yang berada dalam satu majlis. Contoh kita berada dalam satu majlis ataupun kita pergi satu tempat, itulah kawan kita. Nadim ini dia kembali kepada perkataan kawan yang berduka cita dengan apa yang kita duka cita. Kemudian qarin ini maksudnya teman lah. Dia boleh maksud teman pasangan hidup. Kalau untuk lelaki, qarin ini dimaksud suami. Ataupun qarinatun maknanya isteri. Jadi pilihlah anda. Pilihlah yang mana kategori anda. Mungkin ada kombinasi sebenarnya. Ustaz, terima kasih kita ada. Terima kasih kerana kesudian berkongsi. Bagi mereka yang tidak sempat menyaksikan slide-slide sebelum ini, ke mana mereka boleh pergi, Ustaz? Dia boleh pergi ke laman Fakulti Bahasa fll.um.edu.my. Baik. Terima kasih Ustaz Nik Muhammad Rozi kerana sudi bersama kami seminggu, dua bulan lebih Ustaz ya. 2 bulan lebih untuk mempelajari bahasa Arab. Satu lagi sebelum kita ucapkan selamat tinggal kepada Ustaz. Kenapa ada yang selalu mengatakan susah nak belajar bahasa Arab? Susah nak belajar bahasa Arab. Sebenarnya di mana barangkali satu tip untuk memahirkan ataupun mempercepatkan proses pembelajaran tu? Okey. Mungkin dia kembali kepada apa yang telah saya sebut sebelum ni. Maknanya kita kena meletakkan rasa cinta untuk belajar bahasa, satu. Yang kedua, kadang-kadang matlamat kita belajar bahasa. Jadi kalau matlamat itu tinggi, maka kesungguhan untuk mencapainya adalah tinggi. Tapi kalau matlamat itu rendah, maknanya macam itulah. Jadi dan pastikan lepas belajar kena ada kawan borak Ustaz. Kena kawan borak. Jadi itu ada cara untuk mempercepatkan pembelajaran. Terima kasih lagi sekali Ustaz. Malaysia.